Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih cikgu ucapkan kepada murid-murid. Ada beberapa orang ni, 4 orang yang hadir pada hari ini bersama-sama dengan cikgu untuk kita teruskan PDPR kita untuk bilangan yang ke-31. Okey, yang bilangan yang ke-31. Mana tajuk kita pada hari ini ialah topik pengurusan data, menyelesaikan masalah harian. Okey, menyelesaikan masalah harian melibatkan pengurusan data dalam situasi harian dengan pelbagai strategi. So hari ini kita fokus kepada pengurusan data. Okey, semalam cikgu dah berikan orang panggil apa? Cikgu berikan PDF kan? Apa benda yang kita nak belajar hari ni, itu adalah soalan yang cikgu akan berikan. Tak banyak pun, ada 4 saja. Ada 4 soalan saja. Siapa ni yang Muhammad Sabri ni? Abang, tak kena soalan apa yang cikgu buat. Firas Firas Firas. okey. Okey, tak apa Firas, nanti cikgu ambil kehadiran. Okey, okey, terima kasih yang datang kelas pada hari ini. So, tanpa cikgu melengahkan masa lagi, maknanya eloklah cikgu start kelas kita pada hari ini dengan pengurusan data menyelesaikan masalah harian melibatkan situasi harian dengan pelbagai strategi TP4 dan juga TP5. Okey, so maknanya semua orang dah bersedia. Okey, untuk kali ni, okey, untuk nak buat latihan bersama-sama dengan cikgu ni, awak tak perlulah salin dia punya soalan tu panjang. Awak hanya tuliskan dia punya huruf dia. Contoh soalan 1A, contoh kan. 1A. Okey, kemudian 1B, 1C, macam tu. Okey, kemudian buat sama-sama dengan cikgu. Okey, supaya awak tak tengok saja. Kalau awak tengok saja, awak bosan. Jadi kita buat sama-sama. Okey, kita buat sama-sama supaya kita boleh dapat jawapan tu, kita bincang sama-sama. Adakah jawapan awak tu sama dengan cikgu ataupun jawapan awak tu tidak sama dengan cikgu. Okey, tuliskan hari dan tarikh. Okey, hari dan tarikh hari ni adalah hari Isnin. Tarikh kita hari ni ialah 27 hari bulan September 2021. Okey, kita tengok kepada soalan yang diberikan. Dekat cikgu ada 7 soalan, tapi dekat awak cikgu bagi 4 soalan saja. Mana tak banyak lah, sikit je. Soalan tu pun mudah-mudah je sebenarnya. Cikgu rasa satu muka surat dah boleh buat jalan kerja. Okey, macam cikgu cakap lah, tak payah salin soalan, hanya buat jalan kerja sahaja. Okey, cikgu nak jimatkan masa awak. Tapi awak tengoklah soalan tu macam mana. Okey, soalan 1. Okey, Rajah 1 menunjukkan bilangan sabun yang dihasilkan oleh sebuah kilang dari bulan Mei sampai bulan Ogos. Jadi ada 4 bulan. Okey, so dekat sini, okey, kita boleh nampak di mana dia menggunakan satu gambar piktograf. Ni rajah piktograf kan. Piktograf, satu gambar sabun ni mewakili 100 buku sabun. Okey, so kalau bila keluar soalan piktograf macam ni, pertama sekali kita kena buat apa? Sebelum kita nak jawab soalan A, B dan C. Siapa boleh beritahu cikgu? Kita kena buat apa dulu? Siapa nak cakap ataupun boleh tulis? Kita nak kena buat apa? Adakah tengok saja dan terus jawab? Atau kena buat sesuatu dekat carta piktograf ni sebelum kita nak jawab? Danisha? Tak nak cakap kira. Okey. Tambah. Okey, ada yang kata tambah, ada yang kata kira. Nak kira apa tu? Tulis. Cuba jelaskan sikit. Kira dari segi macam mana tu? Okey, tulis macam mana tu? Cuba jelaskan. Cikgu tak berapa jelas. Kira macam mana tu? Kira apa? Kira bulan ataupun nak kira apa? Darab. Okey, ada kata darab. Okey, cikgu faham sebenarnya awak nak jelaskan tu. Okey, maksudnya dekat sini kita kira ataupun kita tambah ataupun kita darab, betul je sebenarnya. Kita cari berapakah nilai sabun tu bagi setiap bulan. Tu maksud dia. Setiap bulan tu berapa penghasilannya. So kalau kita tengok dekat sini satu gambar. Terima kasih Engku yang baru masuk. Okey, satu gambar mewakili 100 buah buku. Jadi memang senanglah CV 100 kan. So dekat sini ada 200. So kita tulislah 200. Okey, kita tulis 200. Sini 100, 200, 300, 400. So tulis 400. Benda ni sangat penting. Bila kita tulis, kita akan senang. Yang ni senang sikit sebab dia guna CV 100. Kalau contohlah guna CV 2 ke,
sifir 5 ke dan sebagainya, dia akan susah sikit. Jadi kita kena cari dulu nilai ni berapa. So bulan Julai kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 600 lah. Okey. Okey. Kemudian 1, 2, 3, 4. So ada 400. Okey, mesti ada, cikgu akan terangkan sikit macam mana boleh dapat 400 tu, boleh macam mana boleh dapat 200. Okey, ni maksud dia ialah 2 darab 100. Kita guna operasi darab. Betul lah awak cakap darab tadi tu. Ada juga guna tambah, boleh. Cikgu tak kata salah. Cuma penerangan awak tu tidak jelas. Cikgu tak faham. Okey, macam 400 ni macam mana boleh dapat 4? Sebab ada 4 gambar. Jadi 4 gambar darab dengan 100. Sebab satu gambar ialah 100. Tu maksud dia. Ini jalan kerja ni cikgu tunjukkan supaya macam mana boleh dapat jawapan tu. Macam mana boleh dapat jawapan yang warna biru ni. Okey, untuk 600 bermaksud ada 6 gambar darab dengan 100. Macam tu. Okey, kemudian yang 400 ni pun sama. Ada 4 keping gambar. Kemudian darab dengan satu gambar yang mewakili 100. Jadi dapatlah 400. So, ini adalah cara dia macam mana. Okey, nak dapat jawapan yang warna biru tu. So, warna biru ni adalah nilai sebenar yang diwakili bagi gambar sabun fab tu. Okey, sekarang kita tengok kepada soalan. Okey, baru kita pergi kepada soalan ni, kita panggil keluarkan maklumat dulu. Kalau kita tak keluarkan maklumat, kita takkan boleh jawab. Okey, soalan pertama. Tulis nama bulan yang penghasilan sabun melebihi. So, cikgu akan gariskan. Okey, cikgu akan gariskan perkataan melebihi. So, dekat sini melebihi mestilah lebih. Tak boleh cukup-cukup dengan 500 atau bawah daripada 500. Jadi dia kata tuliskan nama bulan yang penghasilan sabunnya melebihi 500 buku. Okey, sekarang cikgu nak tanya awak lah. Siapa nak tulis pun boleh, nak cakap pun boleh. So, apakah nama bulan itu? Okey, Syed Adam kata Julai. Julai. Okey, Julai. Okey, betul. Okey, ada jawapan lain tak yang nak cakap Mei ke, Jun ke, Ogos? Tak ada sebab dia kata melebihi. So, bila melebihi, mestilah lebih daripada 500. Okey, contohlah. Tiba-tiba bulan Jun ni 500. Adakah jawapan dia Jun? Contohlah, bulan Jun ni jadi 5. Ada 5 gambar. Lepas tu jawapannya 500. Adakah kita letak jawapan dia Jun? Atau masih lagi Julai? Ada pendapat? Contohlah, cikgu bagi awak bayangkanlah bulan Jun ni ada 5 gambar. Kemudian sekarang awak nak pilih mana? Jun ke Julai? Kan masih nak pilih Julai lagi? Ke nak pilih Jun pula? Cikgu nak tanya. Seorang? Julai. Julai juga. Okey, betul jawapan awak. Walaupun, sebagai contoh, walaupun kalau Jun ni ada 500, kita tidak boleh ambil Jun ni juga 500. Kenapa? Sebab dia kata mesti melebihi. 500 tu cukup-cukup. Bila sebut melebihi bermaksud 501, 502 macam tu dan seterusnya. Dia tak boleh cukup-cukup 500. Kalau cukup-cukup 500 tu maksudnya tidak mencapai sasaran dalam soalan A ni. Sebab tu kita tak boleh ambil Jun walaupun dia cukup-cukup 500. So memang jawapan dia tetap sama iaitu Julai. Tapi soalan ni senang lah sebab memang kita nampak pun bulan Julai ni sahaja yang lebih 500. So tulislah Julai. Jangan tulis nombor pula. Awak bila dia tanya nama bulan, letaklah nama bulan. Jangan letak 500. Kalau letak 500, jawapan awak salah. 600 Kalau awak tulis 600, jawapan awak salah. Sebab soalan kata nama bulan. Baca betul-betul. Soalan kata nama bulan. Okey, bukan berapa. Dia tanya nama bulan. Jawab soalan dia betul. Okey, soalan B. Hitung peratus. Okey, soalan ni banyak keluar. Tolong dengar betul-betul. Dalam periksa hari tu pun ada keluar. Hitung peratus. Hitung peratus bilangan sabun yang dihasilkan pada bulan Ogos daripada jumlah sabun. Bermaksud soalan ni kata daripada bulan Ogos. Maksudnya Ogos yang dia nak. Daripada jumlah. Jumlah maksudnya semua. Jadi dekat dalam soalan ni kita tak tahu jumlah dia berapa. So apa yang patut kita buat? Kita guna operasi. Saya boleh beritahu cikgu. First kali kena buat operasi apa? Operasi apa guys? Cakap pun boleh, tulis pun boleh. Bila suruh cari jumlah, operasi apa?
Okey, tambah. Terima kasih. Okey, ada dua cara Pertama, tambah saja yang warna biru ni. 200 tambah 400 tambah 600 tambah 400. Ataupun awak kira semua berapa sabun fab yang kat dalam piktograf ni, darab dengan 100 pun boleh. Dua-dua cara betul. Okey? Okey, disebabkan maklumat ni kita dah ada, kita gunalah yang kita tambah So, cikgu tunjukkan macam mana nak tambah. Semua orang tahulah. So, boleh buat bentuk lazim atau boleh buat ayat matematik. So, 200 tambah 400 tambah 600 tambah 400. Jadi semua orang buat sama-sama dengan cikgu Jangan tengok je. Buat sama-sama. Salin nota dia punya yang tulisan biru ni pun dah okey dah. Okey? Okey, so kita tambahlah. Ini congak pun boleh tambah dua kat depan tu saja kan. So cikgu ambil 64 ni dulu. 64 10 campur 4 14 campur 2 16 bermaksud 1600. Jadi jumlahnya 1600. Tapi soalan kata suruh cari peratus. Yang ni untuk satu markah. Bila nak cari peratus, kena buat pecahan. So cikgu pernah ajar dulu nak cari peratus mesti ada per. Kan? Atas ialah apa yang kita nak. Bulan Ogos. Jadi sekarang cikgu nak tanya awak. Ogos ada berapa? Ogos ada berapa guys? 400. 400. So kita letaklah 400 kan. Letak kat atas dia Okey, kemudian per semua sekali ialah 1600. Ini adalah perkara basic. Dah pernah belajar dah hari tu. Minggu lepas. Okey, minggu lepas sebelum tu pun cikgu pernah ajar nak cari peratus mesti ada pecahan. Per apa yang kita nak, per dengan semua. Sebab dia kata daripada jumlah sabun. Jadi jumlah sabun semua ada 1600. So bila nak cari peratus, mestilah darab 100%. Nak cari peratus, darab 100%. Macam tu. Okey, sekarang barulah kita gunakan kaedah pemotongan sifar. 1, 1. 1, 1. Bermaksud 400 bahagi dengan 16. Okey, so maknanya ayat matematik dia lebih mudah lagi. Ialah 400 bahagi dengan 16. Okey, macam tu. Okey, so yang ni awak kena buat bentuk lazim lah. 400 bahagi dengan 16. Okey, so disebabkan tak muat, so cikgu buat kat sini lah Okey, so cikgu buat kat sini. 400 bahagi dengan 16. So kita fikirlah 16 darab berapa dapat 40. Okey, 16 darab berapa? 16 darab 2. Okey, dah pun nak buat sifar 16 pun boleh. 16 32 lah kan. So kita ambil 16 darab 2 dapat 32. So baki sini dapat 8. Habislah sini 3. So turunkan 0. Okey, 16 darab berapa? Dapat 80. 16 darab 5. Betul tak? 16 darab 5. So 16 darab dengan 5, kita dapat 80. Selesai. So kita letaklah simbol peratus. Oleh itu jawapannya ialah 25%. Okey, pengiraan ni sebenarnya buat kat bawah ni tapi disebabkan tak muat, jadi cikgu buat kat atas. Okey, so jangan rasa pelik pula. Okey. Tapi ni cikgu padamlah ni macam mengganggu sikit atas ni. Okey. Nak tunjuk je tadi tu. Okey, so maknanya dekat sini bila kita nak cari peratus, maknanya kita kena ambil apa yang kita nak per dengan jumlah keseluruhan. Sebab dia kata daripada jumlah sabun. Okey. Kemudian kita darab dengan 100%. Okey, setakat tu jelas tak soalan B? Okey tak soalan B? Okey ke tak okey? Kalau kata okey, cakap okey. Kalau tak okey, tulis dekat situ. Okey Tak ada masalah Danisha okey jelas Syakirin okey. Kasih okey Okey. Terima kasih. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan seterusnya. Hitung min. Okey, hitungkan min. Jadi cikgu gariskan perkataan min atau cikgu petakkan. Min ni tahu kan maksud dia apa kan? Min bagi bilangan sabun yang dihasilkan dalam setiap bulan. Min maksudnya, siapa yang masih ingat lah, min maksudnya tambah semua ataupun jumlah bahagi dengan bilangan. Betul? Min bermaksud
tambah semua ataupun jumlah, kita bahagikan dengan bilangan. Okey, so sekarang ni kita nak tambah semua lagi ke? Perlu ke kita tambah semua lagi? Cikgu nak tanya, perlu ke kita tambah semua lagi? Perlu ke tak perlu? Tak perlu. Sebab apa? Sebab apa, Syed Adam? Kenapa tak perlu tambah lagi? Cuba tengok dekat soalan B tu. Kenapa cikgu kata tak perlu nak tambah lagi semua? Sebab belum ada jumlah. Sebab apa? Sebab jumlah dah ada dekat atas. Betul. Bagus, Syed Adam. Sebab dekat bahagian B, cuba tengok Danisha pun tengok. Dalam soalan B dah ada dah yang 1,600 ni kan. Jadi tak payahlah bazir masa. Tak payah bazir masa untuk kita buat lagi sekali benda yang memang dah ada. Letak je terus 1,600. Macam tu. Okey? Okey. Senang saja kan? Okey, tambah semua kita dah tahu dah 1,600. Jadi tak perlu nak tulis panjang-panjang buang masa kan. Kemudian bilangan ni bermaksud jumlah bilangan bulan lah. So kalau dalam soalan ni kita ada berapa bulan? 4 bulan. Okey, so bila ada 4 bulan kita bagi dengan 4 lah. Min ni maksudnya kita nak bagi sama rata. Kalau awak tengok dekat dalam piktograf ni, bilangan penghasilan sabun bagi setiap bulan adalah tak sama. Ada yang banyak, ada yang sikit. Jadi macam mana kita nak jadikan dia sama? So kita gunakan kaedah min. Min ni maksudnya jumlah bahagi bilangan. So 1,600 bagi dengan 4. So bila 1,600 bagi dengan 4, jawapannya ialah 400. Jadi kita tulislah 400 buku sabun. Selesai. Kalau tak reti nak bagi, bahagilah 1,600 bagi 4. Cikgu tahu tak, cikgu boleh congak. Okey, 1,600 bagi 4 ialah 400. Sebab 4 darab 4, 16 kan? So dapatlah 400 buku sabun. Maksudnya setiap bulan kena hasilkan 400 buku sabun untuk sama. Tu jadikan dia sebagai purata ataupun min. Okey, selesai bagi soalan 1. Okey, kita pergi kepada soalan kedua pula. Okey, soalan kedua. Rajah 2 menunjukkan carta palang berkaitan bilangan pelajar dalam 5 unit beruniform di sebuah institut pengajian tinggi. Sebab tu dia ramai lah, pengajian tinggi ni mesti ramai orang kan. Bilangan ahli pergerakan puteri Islam tidak ditunjukkan. So puteri Islam bila pucik tak ada. Okey, so dekat sini bilangan ahli pergerakan puteri Islam adalah 50%. Okey, ada 50% daripada bilangan ahli pandu puteri. Ini maklumat yang diberi. Okey, sebelum kita nak jawab soalan ni, kita kena cari dulu maklumat bagi setiap palang-palang ni. Okey, sekarang cikgu nak awak tengok betul-betul. Okay, cikgu besarkan supaya awak boleh nampak. Cuba bacakan berapakah nilai bagi pengakap. Berapa? Okey, dia di antara 100 dengan 150. Siapa boleh teka? 145. 145. Okey, jawab dia sebenarnya guna sifir 10 je. Okey, yang paling tepat ialah 140 Okey, tapi tekaan yang agak bagus lah. Tapi sebab ni tak apa jelas. Okey, tapi sebenarnya dia dah 140. Okey, cuba teka yang pandu puteri pula. Dia atas sikit daripada 100. Atas sikit 2 kali atas daripada 100. Berapakah pandu puteri? Okey, terima kasih Syed Adam. 120. Okey, pergerakan puteri Islam memang kita tak tahu. Okey, Persatuan Bulan Sabit Merah. Dia tinggi sikit daripada 150. Cuba guess, cuba teka. 151. 151 tak tepat. Kita guna sifir 10 10 10 Danisha. 160 yang paling tepat 160. Okey, sebab kita tak boleh 151. Sebab ni beza ni jauh ni 200 ni. Jadi kita 160, 170 sikit, 180, 190 baru 200. Macam tu. Okey. Okey, next. Cadet polis. Bawah sikit daripada 250. Berapa? 200 berapa? 190. 190? Tak tepat. Dia atas daripada 200 ni. Ya.
Betul, 240 Okey, tak apa. Soalan macam ni dia tak akan bagi sebab dia punya senggatan dia agak sukar untuk dibaca. Okey, kalau murid yang macam cikgu dah tahu dah. Tengok ni berapa dah tahu dah. Okey, jadi sebenarnya senggatan ni tak berapa cantik sebenarnya. Dia akan bagi senggatan yang, tapi bila banyak senggatan nanti dia berhimpit-himpit kat sini. So cikgu tak nak buat macam itulah. Okey, so kat sini kita nampaklah 140, 120, 160 dan 240. Okey, kita pergi kepada soalan A. Cikgu balik. Okey, dia kata berapakah bilangan ahli pergerakan puteri Islam? Dia kata bilangan pergerakan ahli puteri Islam adalah 50% daripada bilangan ahli pandu puteri. So ada perkataan peratus, ada perkataan daripada, ada bilangan ahli pandu puteri. Okey, 50% ni semua orang tahulah 50/100 kan? Ni semua orang tahulah 50/100. Kalau tak tahu, cikgu tak tahulah. Okey, daripada operasi apa? Daripada operasi apa, guys? Daripada operasi apa? Okey, darab. Okey. Bilangan ahli pandu puteri ada berapa? Bilangan ahli pandu puteri ada berapa? Cuba tengok. 120. Jadi kita tulis macam ni. Okey, bila kita nak mengira, kita kena keluarkan daripada perkataan-perkataan ni, kita kena keluarkan dia bahasa matematik, iaitu simbol darab dan juga nombor. Sebab itulah bila kita nak jawab, kita baca bahasa Melayu tu, kita kena faham maksud dia apa dalam bahasa matematik. So 50/100 darab dengan 120. So ini adalah ayat matematik dia. Matematik pun ada bahasa dia juga. Inilah bahasa matematik. Ini semua orang faham. Okey, so kita kena potong-potong kan. Sebab bila kita nak mengira, kita tak boleh mengira menggunakan bahasa Melayu ni. Kita tak faham. Tapi kalau guna bahasa matematik, ni bahasa matematik. So kita akan faham. Oh, dah tahu dah cikgu, saya nak kena potong, nak kena darab. Okey, so kita potong atas, potong bawah kan. So kita potong atas, potong bawah. Bermaksud 12 darab 5 sahaja. Betul tak? Okey, so kita ambil 12 darab dengan 5. Okey, sekarang awak kira lah 12 darab 5 tu berapa? Cuma orang kira 12 darab 5 berapa, guys? Cuba kira, congak je ni. 60. 60. So 0, 1 naik atas, 1 darab 5, 5 tambah 1, 6. So, dekat sini ada 60 orang. Tulislah orang. Sebab ni cerita pasal orang kan? Jangan letak 60 je. Bukan tak boleh. Letaklah orang. Sebab dia tanya berapa bilangan. Bilangan mestilah orang kan? Takkan bilangan tiba-tiba kucing pula kan? 60 orang. Takkan 60 ekor pula. Pergerakan puteri Islam kan, manusia semua dalam tu. So dia 60 orang. Okey, senang saja kan? Cuba kita kena faham sikit bahasa dekat situ. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan B. Hitung julat. Julat ni nampak je macam susah, tapi sebenarnya senang je. Okey, formula julat ialah, okey, siapa yang tak ingat, maksimum tu maksudnya nombor ataupun nilai terbesar Paling besar. tolak dengan minimum. Senang sangat. Cuma mungkin awak tak ingat, awak lupa. Julat bermaksud maksimum tolak minimum. Maksudnya yang paling banyak ahli tolak dengan yang paling kurang. So kalau awak tengok dekat dalam carta ni, okay, so disebabkan kita dah tahu dah puteri Islam tu 60, jadi cikgu pun lukislah 60 kat ni. Sajalah cikgu lukis supaya awak boleh nampak kan. Sebenarnya cikgu tak suruh lukis pun, tapi saja cikgu nak lukis supaya awak boleh nampak. Oh, puteri Islam 60. Baru kita nampak. Okey, sekarang kita nak cari julat. Julat bermaksud bilangan ataupun data maksimum atau yang paling tinggi tolak dengan data minimum iaitu paling rendah. So, siapakah yang paling tinggi? Cuba tengok dekat data cikgu. Siapakah yang paling tinggi, guys? Cadet polis. Paling rendah? Pergerakan puteri Islam kan? Okey, jadi kita ambil lah 240 tolak dengan 60. Tu maksud dia. 240 tolak dengan 60. Okey, kita pinjam lah macam biasa kosong. Ni pinjam jadi 1. Sini 14. Sini jadi 8. Jadi 1. Jadi 180 orang. Maksudnya julat bagi data ialah 180. Senang sangat. Julat kita kena cari dulu siapa minimum, siapa maksimum. Okey, selesai. Soalan C. Berapakah pecahan? Okey, sekarang kita gariskan perkataan pecahan. Okey, pecahan kita tahulah. Bilangan ahli kadet polis
Soalan kata kadek polis daripada jumlah pelajar. Okey, dia kata pecahan. So, pecahan mesti ada apa? Per. Bagus. Pandai. Pandai pun. Per. Okey, kadek polis. Kita tengok balik ada berapa kadek polis? Kadek polis ada berapa, guys? 240. Okey, kita tulis 240. Tulis dulu 240. Okey, sekarang kita nak kata daripada jumlah bilangan pelajar. Okey, yang ini yang kena cari kan? So, kita pun kita buatlah divider sikit kan. Kita nak cari jumlah. So, kita carilah jumlah kat sini. Okey? So, jumlah bermaksud tambah lah kan? Okey, kita buatlah bentuk lazim boleh. Nak buat ayat matematik pun boleh. Okey, kalau rasa nak buat ayat matematik, buat ayat matematik. Kalau rasa boleh tak reti nak buat ayat matematik, buatlah bentuk lazim. 140 tambah 120. Okey, so cikgu buat bentuk lazim Kalau boleh nampak. Okey, first kali ialah 140. So kita tulis kat sini. 140 tambah dengan, buat sama-sama dengan cikgu 120 tambah 160. Okey, tambah 60 tambah dengan 160 tambah dengan 240. Okey. Cuba tambahkan. Okey, tambahkan 140 tambah 120 tambah 60 tambah 160 tambah 240. Tambah semua. Sebab jumlah kan? Okey, tambahkan. Buat laju sikit. 4 tambah 2, 8 tambah 6, 14. 14 campur 10, 24. So, letak 4 kat sini, 2 kat atas. Semak balik kalau takut salah. Betul lah. 24 kan? Sekejap, 6, 4, 20. 22 ke 24 ni? 6, 4, 22 lah. Okey. Betulkan balik Okey, so kita ambil ni 6, 4, 10. 6, 4, 10. So, tambah 2, 22. Okey, 22. So, 2 tambah 1 tambah 1, 5. 6, 7, 8. So, dapat 800. Berapa? 820. Nampak ke ni? Nampak 820. Betul tak? 820. Okey, cek sama-sama dengan cikgu tau. Kalau cikgu tersalah nanti awak beritahu. Okey. So, kita dapat 820. Jumlahnya ialah 820. Jadi, kita letaklah 820. Okey, sekarang ni bila kita dah dapat pecahan ni, ini bukanlah pecahan yang bentuk termudah. Betul tak? Pecahan ni nampak besar sangat. Saya nak tengok atas sekejap. Okey. Nak tengok atas. Tak apa dah. Cikgu dah tulis dah ni. Tambahkan je. Okey, 160, 240. 140. Okey. Okey, cikgu besarkan sikit Mungkin ada yang tak nampak ni. Okey. So, sekarang ni bila kita nak dapatkan pecahan, kita tak boleh, memang jawapan ni dah okey dah. 240 per 820. Memang bentuk ni pecahan. Ya ke? 7 ke? 1, 2, 3, 4. Oh, 7. Okey. Betul. Selamat. 7 jawapan dia. Bukan 8 Okey. 7. 1, 2, 3, 4. 7. Betul. Okey, betulkan balik 7 Selamat, ada kakak kita, abang kita yang semak balik. Okey, so dekat sini jawapan dia ialah 720. Nanti kalau salah, nanti jawapan dia akan dapat salah nanti. Okey, so kita dapat 720. Okey, sekarang ni kita nak permudahkan soalan ni, kita perlu menggunakan kaedah yang pertama sekali, kita potong dulu sifar ni. Okey, bila kita potong, dia akan jadi 24 per 72 sahaja. Macam tu. Okey, sekarang ni kita buat anggaran dulu. 24 dengan 72 ni kita permudahkan menggunakan sifir 2. Okey, guna sifir 2 dulu. Okey, kita bahagi dengan 2. So, yang ni pun bahagi dengan 2. Okey, bila cikgu bahagikan dengan 2, 24 bagi 2 kita tahu jawapan dia ialah 12. Okey, cuma 72 bahagi 2 ni yang kita susah sikit. Kita tengok, boleh tak 72? Memang boleh lah sebab bahagi dengan 2 kan. So, kita dapat 36.
6. 72 bahagi dengan 2, kita dapat 36. Okey, tapi 12 dengan 36 ni masih boleh dipermudahkan lagi. Jadi cikgu buat kat bawah lagi lah. 12 per 36. Okey, cikgu nak kecilkan lagi. Okey, supaya sekecil-kecilnya sampai last sekali. So, cikgu nak bagi dengan sifir 4 lah. Ni pun cikgu nak bagi dengan 4 sebab 36 ada sifir 4. 12 pun ada dengan sifir 4. Okey, jadi cikgu kecilkan lagi. So, sama dengan 12 bagi 4 ialah 3. 36 bagi 4 ialah 9. Betul tak? 9 darab 4 kan 36. Okey, boleh tengok kat sini 3 per 9. Uish, boleh lagi ni cikgu. Betul tak? Bagi dengan berapa pula? Bagi dengan 3, betul? So, bagi dengan 3. Okey, bila bagi dengan 3, cikgu buat kat sini sama dengan sama dengan 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 ialah 3. Oleh itu jawapan terakhirnya ialah 1 per 3. Jadi banyak sikit lah ni. First nak kena bagi dulu. Kenapa cikgu bagi dengan 2? Sebab cikgu rasa yang bagi 2 lagi senang. Sebenarnya ada lagi sebenarnya bahagi dengan 24. Tapi kalau cikgu bagi dengan 24 nanti awak pening. Sebenarnya 24 bahagi 24 dapat 1. 72 bahagi dengan 24 dapat 3. Terus pun boleh. Tapi ada setengah murid dia tak faham benda tu. Jadi kita buat pelan-pelan. Asalkan dapat jawapan. Okey, bahagi 2 dulu. Lepas tu rasa ni boleh lagi ni. Bagi dengan 4 pula. Lepas tu dapat jawapan boleh lagi. Bahagi pula dengan 3. Sebenarnya bahagi terus dengan 24. Kalau murid yang dah excellent, pandai, dia tahu 24 bagi 24 adalah 1. 72 bahagi dengan 24 ialah 3. Terus dapat jawapan. Direct terus. Okey, tak ada masalah. Bergantung kepada kefahaman awak dan awak macam mana. Yang penting dapat jawapan 1 per 3. Okey, soalan seterusnya. Soalan 3. Okey, soalan 3 pula. Okey, soalan 3. Rajah 3 menunjukkan catapai berkaitan peratusan murid yang mengambil bahagian dalam aktiviti sempena hari terbuka sekolah. Membuka gerai aktiviti, izin salah ni. Aktiviti hari terbuka sekolah membuka gerai 15%, keceriaan sekolah 30%, pertandingan karaoke, ni memang suka ni, 35%, permainan dalaman tidak diberitahu. Permainan dalaman tidak diberitahu berapa Okey, jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti ini ialah 500 orang. So kita petakkan 500 orang ni atau kita bulatkan 500 orang ni, maklumat dia jumlah semua lah ni. Jumlah semua ialah 500 orang. Okey, soalan A. Kira peratusan bagi permainan dalaman. Okey, kalau tengok dekat sini, semua benda-benda yang aktiviti dekat atas ni, hari terbuka ni, semua ada peratus je. Kecuali permainan dalaman. So, macam mana kita nak cari peratus permainan dalaman? Siapa boleh beritahu cikgu? Kita kena buat apa? Semua sekali ada berapa peratus? Semua sekali berapa peratus? Jumlah peratus semua ada berapa? Tambah semua dulu. Okey, Syekh Adam Putra kata 100%. Okey, betul. 100%. Sebab tu kita kata 100% adalah markah penuh. Okey, jadi kita ambil 100%, kita tolakkan dengan semua yang kita tahu. Jadi bila kita nak tolakkan semua yang kita tahu, iaitu 15%, 30% dengan 35%, kita tambahkanlah dulu benda yang kita tahu ni, yang cikgu bulat dengan warna biru ni, kita tambahkan dulu. So cikgu ambil 15% tambah 30% tambah dengan 35%. Okey. Macam tu. Okey, so bila dapat macam tu, kita dapatlah 100% tolak dengan, ni kita tambahkan dulu. So, 35 tambah 30, 65. 65 tambah 15, berapa? 80. Betul? 80 kan? 65 tambah 15. 80 kan? Okey, so dapat tolak dengan 80%. Bermaksud benda yang kita nak tolak ni, semua ni, yang warna biru yang cikgu bulatkan ni, semua sekali ni adalah 80%. So kita tolak je lah. 1% tolak dengan 80% sama dengan 20%. Oleh itu baki 20% ini adalah milik permainan dalaman. Tu maksud dia. Okey.
Kita kena ingat semua sekali adalah 100%. Cikgu boleh tak kalau saya nak buat macam ni? Macam mana? Saya nak buat tolak satu-satu. 100% saya tolak 15 dulu. Lepas tu saya tolak 30 pula. Lepas tu saya tolak 35. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Itu pun betul juga. Okey? Kalau macam kita menyapu sampah lah. Ada setengah orang dia sapu sampah. Dia kumpul dulu sampah tu dekat tengah. Kan? Kumpul dulu kat tengah. Bagi banyak-banyak sampah kan? Baru kutip masuk dalam tong sampah besar. Ada setengah murid dia buat sikit-sikit. Dia buat macam mana? Dia sapu kat sebelah kanan sikit, sebelah kiri sikit, sebelah bawah sikit, sebelah atas sikit macam tu. Kemudian baru dia buang tong sampah. Ada setengah murid macam tu. Tapi semuanya sama. Caranya tetap membuang sampah juga, tetap sapu sampah juga. Tetap bersih juga kelas tu. Macam tu lah maksudnya. Okey? Okey, sekarang kita pergi kepada soalan B. Hitung jumlah bilangan murid. Soalan kata jumlah bilangan. So, maksudnya bilangan ni, maksudnya dia nak orang. Maksudnya berapa orang. Okey, hitung jumlah bilangan murid antara aktiviti yang mempunyai paling ramai penyertaan dengan yang paling kurang penyertaan. So, bila sebut jumlah, cikgu bulatkan kata kunci. Jumlah ialah operasi tambah. Okey, so maknanya kita suruh cari jumlah. Okey, bila nak cari orang, dia ada dua cara tau soalan ni. Cara yang pertama, kita cari dulu berapa orang yang paling ramai dan berapa orang paling sikit. So, kalau kau tengok kat sini, paling ramai sekali karaoke lah. Paling ramai. Buka gerai jualan 15%. So, kerana kita cari dulu 35% daripada 500. 15% daripada 500. Kemudian dapat jawapan tambah. Tapi cara tu susah. Bukan susah, cara tu lambat. Jadi, lagi senang, kalau kita ambil peratus ni, kita tambah dulu dengan peratus ni. Sebab soalan kata jumlah kan. Ni, benda ni kan. Ni, kita tambahkan dulu. Okey, kita tambahkan dahulu. Sebab kita suruh cari jumlah. Okey, bila suruh cari jumlah, bermaksud kita kena tambahkan. Jadi, cikgu ambil lah pertandingan karaoke. Cikgu tambahkan dengan cikgu tambahkan dua ni. Cikgu guna warna merah ni. Cikgu tambahkan dulu. Peratus dia berapa. Jadi kita buat kat bawah. Okey. Jadi peratus yang paling tinggi sekali ialah 35%. Iaitu pertandingan karaoke. Tambah dengan yang paling sikit buka gerai 15%. Kita tambahkan dulu peratus dia berapa. Oleh itu, jawapan dia ialah 5 tambah 5, 10. 1 naik atas. 3 tambah 1 tambah 1 ialah 5. Oleh itu, 50%. Maksudnya dekat sini, peratus jumlahnya ialah 50%. Tapi soalan kata bilangan orang. Bukan suruh cari jumlah peratus. Jangan confuse. Kalau buat macam ni saja dapat satu markah je. Soalan kata jumlah bilangan orang. 50% bukan 50 orang. Jangan confuse. Jumlah semua 500. Ada peratus. Jadi kita gunalah kaedah yang kita belajar sebelum ni. Ada peratus bermaksud 50/100. Ada orang bermaksud darab 500. Macam tu. 500 orang. Okey. Gunalah kaedah pemotongan. Cikgu ulang balik. Kenapa cikgu tambahkan? Sebab soalan kata jumlah. So, bila jumlahkan yang paling ramai ialah karaoke 35. Paling sikit aktiviti kurang penyertaan, maksudnya paling sikit lah. Ialah apa tadi? 15% ni membuka gerai jualan. Jadi cikgu tambahlah kedua-dua ni dapat 50%. 50% bukan 50 orang. 50/100 darab bilangan orang. So kita potong atas, potong bawah. Potong atas, potong bawah. Bermaksud 50 darab dengan 5 sahaja. 50 darab dengan 5 sahaja. Bahagi 1 tak payahlah. 50 darab dengan 5 sama dengan congak saja. 5 darab 5, 25. 25 letak kosong kat belakang. Oleh itu, jumlah semua adalah 250 orang. Okey, boleh faham tak soalan B ni? Okey tak soalan B? Okey ke tak? Cikgu rasa cikgu tak sempat nak habis sampai soalan 7 ni. Paling kuat pun 5. Cikgu. Okey Okey. Okey. Kita pergi kepada soalan C pula Okey, kira 1/4 daripada
Kira-kira, sorry bukan kira. Kira-kira, maksudnya agak-agak lah. Kira-kira 1/4 daripada jumlah murid yang menyertai aktiviti keceriaan sekolah ialah murid lelaki. Kira bilangan murid perempuan yang menyertai aktiviti itu. Okey, bermaksud daripada kita faham operasi darab. Okey, kemudian jumlah murid, bukan jumlah murid semua jangan confuse. Jumlah murid yang menyertai aktiviti keceriaan. Dia cerita pasal keceriaan je. Aktiviti keceriaan. Dia kata 1/4 daripada jumlah murid yang menyertai aktiviti keceriaan ialah murid lelaki. Tapi dia cakap 30%. 30% bukan 30 orang. Jadi pertama sekali kita kena cari berapa bilangan orang yang masuk keceriaan. Keceriaan ni berapa orang? So kita kena ambil peratus dia dulu. 30/100 sebab 30% ialah 30% kan. Ni 30%. Tapi kena jadikan dia per dulu lah. 30/100 darab 500. Sama dengan berapa? Kaedah potong. Okey, potong atas, potong bawah. Potong atas, potong bawah. Bermaksud 5 darab 30 sahaja. 5 darab 30 berapa kelas? 150 orang. Inilah bilangan murid yang masuk aktiviti keceriaan. Tapi ini adalah semua sekali termasuk laki perempuan. Termasuk laki perempuan semua sekali 150 orang. Okey, soalan kata 1/4 daripada jumlah murid yang menyertai 150 orang ialah murid lelaki. Kira bilangan murid perempuan. Soalan kata dia bagi 1/4 ni murid lelaki. Dia suruh cari murid perempuan. Jadi cikgu lukiskan gambar rajah ni supaya awak boleh nampak. Ni cikgu pernah ajar dulu ni. Kita lukis 2 petak kan. Ada yang pernah buat. Okey, lukis 4 petak lah. Sebab 1/4 kan. Per dengan 4. Okey, jadi cikgu pun warnalah warna hijau ni. Mewakili lelaki. 1/4 lelaki. Jadi yang warna putih ni, atau cikgu guna warna lain lah. Cikgu warna kuning. Okey, so bermaksud yang warna kuning ni mewakili jantina apa? Lelaki ke perempuan? Lelaki ke perempuan yang warna kuning ni? Perempuan. Perempuan. Jadi perempuan adalah berapa per 4? Perempuan ialah 3/4. Kan? Warna kuning kan ada 3. Sebab tu kita sebut 3/4. Sebab lelaki 1/4. Lelaki warna hijau ni 1/4. Perempuan ialah 3/4. Jadi soalan kata kira bilangan perempuan. Sebab tu cikgu ambil 3/4. Cikgu tak ambil 1/4. Kenapa cikgu tak ambil 1/4? Sebab 1/4 ni untuk lelaki, bukan perempuan. Cikgu suruh cari perempuan. Sebab tu cikgu ambil 3/4. Sebab perempuan adalah 3 daripada 4. 1, 2, 3 daripada 4. So kita darab. Darab dengan berapa? Yang inilah 150. Okey, sebab dia kata jumlah keceriaan yang ni 150 ni semua sekali. Yang masuk aktiviti keceriaan 150. Jadi 150 darab 3 bahagi 4. Okey, 150 darab 3 ialah, okey, kita kira lah kat situ. 150 darab dengan 3, 450. 0, 3, 15. 450. Jadi 450 bahagi dengan 4. 4 kali 1, 4. Habis 5 pula. 4 darab 1, 4. Baki 1. Letak 0. Okey, 4 darab 2, 8. Baki 2. Tak muat ni, cikgu letak 0 baru. 20. Ada perpuluhan. 4 darab 5, 20. Tak muat Okey, so dapatlah 112.5. Tapi cikgu nak tanya awak. Orang boleh ke ada perpuluhan? Cikgu nak tanya awak. Orang boleh tak ada perpuluhan? Boleh ke tak boleh? Bilangan orang boleh tak ada perpuluhan? Cikgu tanya ni. Tak ada seorang pun nak jawab. Orang boleh ke ada perpuluhan? Tak boleh. Sebab orang mana boleh pecah dua. Orang mana boleh orang mana boleh potong dua. Kepala ada, yang lagi kaki hilang. Tak ada. Jadi kita bundarkan. So bila kita bundarkan, kita buat anak panah macam ni. Bermaksud kira-kira. Sebab tu cikgu kata kira-kira.
Cikgu kata kira-kira ni bermaksud agak-agak, lebih kurang. Bukan tepat-tepat. Okey? Kira-kira. Jadi 113 orang cikgu bundakan kepada yang terdekat lah. 5 ni cikgu bundakan, tak cikgu tambah 1 kat sini. Cikgu bundakan kepada 1. Jadi dapatlah 113 orang. Tu kita panggil ni sebagai kira-kira. Kalau awak jawab bilangan orang 112.5 orang, salahlah jawapan awak. Awak hilanglah 1 markah. Sebab soalan kata, ni sebenarnya soalan 3 markah. Sebenarnya soalan ni, dia nak tengok awak faham ke tak faham. Orang ni bolehkah ada perpuluhan? Kalau orang tak ada perpuluhan, bermaksud awak tak faham lah. Orang mana boleh ada perpuluhan? Haiwan, kambing, lembu, harimau, bunga, mana ada perpuluhan? Air bolehlah perpuluhan. Air boleh perpuluhan. Kan? Air, jisim, boleh perpuluhan. Tapi kalau orang, benda yang fix, yang tetap, yang tak boleh dipotong-potong, mana boleh ada perpuluhan? Okey? Tu maksud dia. Okey, soalan nombor 4 pula. Kita cuba ada 15 minit ke. Okey, Raja 4 menunjukkan carta palang berkaitan kutipan derma oleh murid SK Kampung Batu untuk membantu murid yang mengalami musibah kebakaran. Okey, jadi dekat sini cari min bagi data tersebut. Min tadi kita dah belajar. Okey, min tadi cikgu dah kata min ialah tambah semua bagi bilangan. Ni mungkin ada murid ada salah ni. Okey, kita kena ingat bilangan murid bukan 4 orang Ini adalah jenis duit. Bilangan murid ialah kita kena tengok berapa orang. Okey, yang derma RM1 ada 30 orang. Tu maksud dia. Okey, ada 30 orang yang derma RM1. Yang derma RM5 ada 10 orang. Okey, yang derma RM10 ada 15 orang. Okey, yang derma RM20 ada 20 orang. Tu maksud dia. Okey, sekarang cikgu nak kira pula. Okey, kalau satu orang derma RM1, kalau ada 30 orang bermaksud berapa ringgit? RM berapa? Seorang derma RM1 ni ada 30 orang. Tulis 30. Maksudnya yang warna merah ni adalah bilangan duit yang disumbang. Jangan confuse pula. Yang 30 ni bermaksud bilangan orang. Okey, RM10, RM5 ada 10 orang. Jadi berapa ringgit duit dapat kumpul? RM berapa? 10. 10 ada RM5 ni. 10 orang derma RM5. Jadi berapa ringgit semua? 10 darab 5 kan? 10 darab 5 berapa? 50? 25. 50. Danisha 50. 10 orang yang derma RM5 bermaksud RM50 kita dapat kumpul. Okey, sekarang yang derma RM10 pula ada 15 orang. Jadi dapat kumpul berapa ringgit? 15 darab 10. 150. Mana murid-murid lain ni? Senyap je ni. Tulislah kat bahagian chatting tu. Siang cikgu jawab sorang-sorang. Okey, 20 orang derma RM20. Bermaksud 20 darab 20. So berapa 20 darab 20? 400. Bermaksud yang warna merah ni, cikgu lajukan layar. Yang warna merah ni adalah jumlah sumbangan yang diterima bagi setiap duit. RM RM1 kita dapat kumpul RM30. RM RM5 kita dapat kumpul RM50 semua. RM 10 kita dapat kumpul 150. RM 20 kita dapat kumpul sebanyak 400. Okey, sekarang kita cari soalan Cari min bagi data di atas. Min bermaksud tambah semua bahagi bilangan. Tambah semua bagi bilangan bermaksud tambah duit tu. Bahagi dengan berapa bilangan murid. Jadi cikgu ambil lah yang tulisan merah ni dulu. Cikgu tambahkan tulisan merah. RM 30 tambah dengan RM 50. Cikgu tambah dengan RM 150. Cikgu tambah dengan RM 400. Okey, kemudian bila cikgu per, soalan ni susah sikit tau. Ramai yang akan buat per dengan 4. Kenapa dia per 4? Sebab dia tengok batang ni je. Dia tengok palang ni je. 1, 2, 3, 4. Dia bagi 4. Salah lah. Sebab kita kena ingat bilangan murid yang derma bukan 4 orang. Betul tak? Bilangan murid yang derma sebenarnya yang warna biru ni. So, mana kena tambah dulu? 30 tambah 10 tambah 15
tambah 20. Ha, tu maksud dia. Ha, tu cikgu kata soalan ni agak sukar sikit, waktu cikgu tak belakang. Okey, soalan ni memang keluar peksa, memang ramai yang fail. Sebab dia tak faham, dia ingat dia dah betul dah yang ini, dia dapat tahu dah 30, 50, 150, 400, dia dah betul. Tapi bila nak bahagi dia dah salah. Kenapa dia ingat ada 4? Oh, kena bahagi dengan 4 je. Dia ingat 4 orang je yang derma. Sebenarnya 4 orang ni bukan 4 orang yang derma, ini adalah jenis duit. Duit RM1 berapa orang, RM5 berapa orang, RM10 berapa orang, RM20 berapa orang, itu maksud dia. Jadi yang bilangan orang yang warna biru ni. Sebab tu kita kena tambah yang warna biru tu. Ha, so jangan confuse kat situ. Tapi ramai murid yang confuse. Dia ingat kena tambah, kena bahagi dengan 4. So kita kena selesaikan dulu. Okey, jadi 30 tambah dengan 50, 80. 80 tambah dengan 150, 230. 230 tambah 400, dapatlah RM 630. Ha, macam tu. 30 tambah 10, 40. 40 tambah 10, tambah 20, dapat 60. Tambah 15, dapat 75. Maksudnya murid yang menderma ialah sebanyak 75 orang. Semua sekali dapat dikumpul RM630. Ha, tu maksud dia. Ha, okey, sekarang ni kita bahagikan. Okay, disebabkan cikgu nak cepat sikit. So kita kalau siapa nak tahu dapat jawapan berapa, bahagilah 630 bahagi dengan 75. So dapatlah RM8.20. Cikgu guna kalkulator terus So RM8.40. Maksudnya minnya ialah RM8.40 seorang akan derma. Tu maksud dia. RM8.40. Itu kita panggil min. Min bermaksud tambah semua bahagi dengan bilangan orang. Bilangan murid yang ada ialah 75, bukan 4. Jangan ingat batang ni ada 4, oh 4 saja, bagi 4 je. No. Betul, cikgu kata soalan ni agak sukar sikit, awak kena faham betul-betul. Okey, soalan seterusnya, soalan B. Tentukan mod. Mod bermaksud yang paling tinggi atau yang paling banyak sekali menderma. So, cikgu nak tanya mod RM berapa? Paling ramai lah murid derma. RM berapa guys? Seorang tolong bagi cadangan. RM400. RM400. Seorang derma yang paling banyak sekali RM berapa? RM30. 30. RM30. Tak betul. Kita sebut yang ini ya. Kita sebut yang asal. Ni yang ini. So maksudnya murid yang paling banyak derma ialah RM1. So RM1 lah mod. Kita jangan sebut yang warna merah ni. Yang warna merah ni kita kira. Yang asal ni RM1 bermaksud paling ramai murid menderma ialah RM1. Ialah sebab budak sekolah rendah kan. Yang derma RM20 ni orang kaya semua ni. Ni RM20 ni 20 orang ni. Ni orang-orang kaya je yang derma RM20 ni. Selalunya murid-murid SKKB kan lebih kurang macam ni je, derma RM1. Ni kaya sikit kan RM5 ni. Lepas tu ramai 30 orang derma. RM1 kan senang nak bagi. Maksud modnya dekat sini RM1. Maksudnya dekat sini ramai murid SK Kampung Batu menderma sebanyak RM1 saja. Tu maksud dia. Okey, soalan C. Guru besar telah mendermakan 20% daripada jumlah hasil kutipan derma itu bagi pihaknya. Maksudnya dia dermakan 20% daripada. Bermaksud bila sebut daripada operasi darab, jumlah hasil kutipan kita dah dapat tadi, iaitu berapa tadi? 630. Jadi kita letaklah 630. Ini adalah 630. okey. So dekat sini RM630 ni adalah jumlah kutipan murid sahaja. 630 ni adalah jumlah kutipan murid sahaja. Jadi GB guru besar ni dia nak bagi 20% lagi. Jadi kita kira lah 20% darab 630. Okey, 20% darab dengan 630. Potong atas, potong bawah. Potong atas, potong bawah. So kita dapat 63 darab 2 sahaja. Okey. 3 darab 2, 6. 6 darab 2, 12. So kita dapat RM 126. Jadi guru besar derma sebanyak RM126. Adakah itu saja yang jumlah kutipan bermaksud operasi apa? Bila sebut jumlah.
Jumlah ialah operasi tambah. Maksudnya guru besar punya duit dapat sumbang tambah dengan duit murid. Tu maksud dia. Okey, so kita tambahlah. Kita ambil lah jumlah murid dapat berapa tadi? 630. Kita tambah dengan duit yang guru besar pula yang sumbang. Guru besar sumbang RM126. Kuranglah sikit sebab guru besar dia seorang je. Okey, so kita tambah 6. Sini dapat 6, sini dapat 7. 6 pula. Sini 5. Okey, sini dapat 5. So sini dapat RM. Bermaksud jumlah kutipan untuk mangsa kebakaran ialah sebanyak RM756. Ini untuk murid yang atas ni, 126 ni untuk guru besar. Tu maksud dia. Okey? Bukan 20% tu, oh banyak ni je bagi. Yang lagi banyak ni, 630 simpan masuk poket GB. Tak ada macam tu. Campur sekali lah. Sebab soalan kata jumlah kan. Jumlah maksudnya tambahlah. Tambahlah murid bagi sekali berapa. Guru besar bagi sekali berapa. Kalau tu kita kena tambahkan. Okey, jelas tak kat situ soalan ni? Jelas tak soalan 4 ni? Okey ke? Jelas. Okey Okey, yang ni cikgu tak boleh bincang panjang lagi ni. Yang ni cikgu ambil soalan yang mudah sikit lah. Okey, cikgu ambil soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni sekejap je. Okey, Rajah 7 menunjukkan 5 nombor. 76, 45, 84, 59 dan 46. Cari julat. Baru tadi kita belajar. Julat macam mana? Julat macam mana? Baru belajar tadi. Julat maksudnya seorang Maksimum. Yes, maksimum ni paling besar kan? Ni paling besar, tolak dengan minimum. Paling kecil ialah 45. Okey, so maksudnya yang ni tolak yang ini. Buatlah bentuk lazim dia. Senang je ni. Okey, so macam tu cikgu ambil soalan ni. 84 tolak dengan 45. Masa dah singkat Lepas tu cikgu terpaksa ni. Soalan ni memang lama sebenarnya kalau nak bincang. Okey, nanti cikgu akan sambung pada hari Khamis pula soalan yang seterusnya Okey, 14 tolak dengan 5, jawapannya ialah 9. 7 tolak 4 adalah 3. Oleh itu, julatnya ialah 39. Okey, nyatakan median. Median tu apa? Siapa ingat median tu apa? Tak ada siapa ingat. Semua dah lupa dah ni. Duduk kat rumah lama sangat ni. Median tu maksudnya tengah-tengah. Okey, tengah-tengah. Tapi dia ada syarat. Bila nak ambil tengah-tengah, kena susun dulu. Kena susun dulu. Tak boleh main angkut je. Kalau tengok sini memang kita nampak 84 ni tengah-tengah. Tapi masalahnya nombor ni disusun dalam keadaan berterabur. Ada yang kecil dekat belakang. Ada yang tengah ni paling besar. Jadi tak cantik. Jadi kita kena susun dulu. Susun dulu mengikut tertib menaik. So paling besar sekali ialah 84 mesti kat belakang. Paling kecil 45. Okay, kita susun 45 kat tengah-tengah. First dulu 45, okay, kita dah ambil dah yang ini. Okay, sekarang nombor 2 46. Tulis 46 pula yang kedua. Okay, kemudian yang seterusnya 59. Tulis 59. Okay, kemudian yang seterusnya 76. Tulis 76. Dan yang paling besar 84, tulis kat belakang 84. So bila sebut median bermaksud tengah-tengah. So yang ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. So yang tengah-tengah yang inilah. Oleh itu kita tulis kat situ. Median ialah 59. Itu saja. Senang saja. Okey? Okey, seterusnya hitung min. Min tadi kita dah belajar dah. Min bermaksud tambah semua bagi bilangan. Semua sekali ada 5 nombor, tambah semua, kita buatlah bentuk lazim dia. 76 tambah 45 tambah 84. Okey, kita buat 3 dulu Okey, 6 tambah 5 ialah 11. 11 tambah dengan 4, 15. Satu naik atas. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tambah 8 ialah 20. Okey, jadi cikgu buat ni atas ni pula. Buat sikit-sikit lah. 205 tambah pula dengan 59 dan 46. Boleh, tak ada masalah. Okey, so 5 tambah 9, 14 tambah 6 ialah 20. 5 tambah 4, 9, 10, 11. Satu naik atas.
3. So dapatlah 310. Betul ke nombor ni? Cikgu tambah ni. Nampak macam tak cantik nombor dia. Cuba check balik guys. Ikut cikgu ada tersilap ke? Cuba check balik sama-sama dengan cikgu. Okey tak cikgu tambah ni? 6 tambah 4, 5, 11, 15. Okey, 7 tambah 4, 11, 12. Okey, 20. Betul dah. 59, 46. Okey, 5, 9 tambah 6, 15. 15, okey, 20. 5, 4, 9, 10, 11. Okey, betul. Okey, betul. 310 bahagi dengan... Okey, so kita dapat jumlah. Min bermaksud jumlah bahagi bilangan. So, jumlah kita dah tahu 310. Bilangan kat yang ada 1, 2, 3, 4, 5. So, kita bahagilah dengan 5. Okay, 310 bahagi 5. 5 darab 6, 30. Oh, boleh cantik nombor dia. 5 darab 2, 10. Oleh itu, jawapannya ialah 62. Okay. Min ialah 62. Oh, sorry. Okey. Kecil sikit. Okey. Seterusnya, dua nombor yang terbesar dikeluarkan daripada kumpulan nombor tersebut. Hitung min baharu bagi kumpulan nombor yang masih ada. Dua nombor terbesar dikeluarkan. Maksudnya tolak lah. Jadi kita dah tahu dah jumlah semua ialah 310. So kita nak tolak lah ni. Kita nak tolak dua nombor terbesar. So dua nombor terbesar ada dua lah. Mana satu nombor terbesar sekali? Cuba cek. Terbesar sekali ni kan 84 kan. 84 yang paling besar dan juga 76 yang paling besar. Dua terbesar. Jadi maksudnya kita kena tolak 76, tolak 84. Okey, so kita pun tolaklah 76 dulu. Okey, dapatlah sini kosong, sini 10, 4, 30 tolak 7 ialah 23. Okey, tolak lagi dengan 84. Tolak 84. 4 tolak 4 kosong. 23. Okey, pinjam sini 11, 13 tolak 8 ialah 5. Sini 1. Okey, dapatlah 150. Jadi dekat sini kita dah buang dua nombor yang terbesar iaitu 84 dengan 76. Jadi tinggallah berapa nombor lagi yang tinggal? Ada berapa nombor yang tinggal? 1, 2 dan juga 3. Ada 3 saja nombor yang tinggal kan? Betul tak? Jadi bermaksud min. Okey, min bermaksud jumlah bahagi dengan bilangan. Masih sama, formula yang sama. Tapi jumlah dia bukan 310 dah. Tadi jumlah 310 kan? Sekarang jumlah dia jumlah baru. Sebab kata min baharu. Jadi jumlah dia 150 per dengan 3. Sebab jumlah nombor sekarang bukan lagi 5. Tetapi dah jadi 3. Sebab dua nombor yang asal tadi dah kena buang. Jadi 150 bagi dengan 3. Kita tahulah jawapan dia ialah 50. Oleh itu min terbaru ialah 50. Itu maksud dia. Okey, ada tak yang nak cikgu jelaskan lagi atau tak faham soalan 7 ni? Mana yang nampak soalan 7? Mana yang soalan? Okey, cikgu nak tanyalah sebelum kita habiskan kelas. Okey, soalan ni kita bincang hari kemudian. Okey, cikgu nak tanya awak daripada soalan 1, 2 dan 3 semua, soalan mana yang awak rasa paling senang? Okey, semua orang letak jawapan dulu. Paling senang lah. Ni soalan 1, sabun. Cuba letak jawapan dekat bahagian chatting tu. Cikgu nak tengok soalan mana yang awak rasa paling senang lah. 1 ke, soalan 2 ke. Soalan 2 pasal pergerakan Puteri Islam tu. Okey, ni soalan 3. Soalan 3 yang ada apa tu, aktiviti tu. Ni soalan duit 4. Okey, soalan 5 dengan 6 tak bincang. Soalan nombor 7. Soalan mana yang awak rasa senang? Semua orang komen. Cepat. Komen. 1 minit lagi. Okey, soalan mana pula yang paling susah?
Okay, semua orang komen paling susah pula. Tadi senang kan? Paling susah sekali. Mana yang awak rasa susah? Soalan 1, 3 senang. Okay. Soalan mana yang awak rasa susah? Type pula yang susah. Soalan yang sukar. 1, 2, 3, 4 atau 7. 1, 2, 3, 4 tu. Ada 5 soalan kita bincang hari ni. Soalan nombor 2 pening sikit. Okay. Semua susah. Oh, Firas kata semua susah. Okay, soalan 4 susah Okay, pendapat cikgu lah. Yang paling susah sekali ni pendapat cikgu tak mungkin tak sama. Bagi cikgu lah, soalan yang paling susah sekali ialah soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 ni agak mencabar sikit. Murid akan salah banyak kalau dia tak dapat bimbingan daripada cikgu. Yang lain tu kalau awak ingat balik, insyaAllah mungkin awak akan boleh jawab. Okay, cikgu rasa cukup sampai sini. Cikgu tamatkan recording dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.